Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazirah binti Marzuki, nombor matrik 18 BI 01033. Pada kali ini saya akan membentangkan dan membincangkan berkenaan dengan tajuk Urus Takbir Tuntutan Harta Pusaka di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, satu kajian perbandingan. Tapi sebelum itu saya akan pergi kepada pengenalan, di mana harta pusaka ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati untuk diwarisi oleh ahli keluarganya serta yang lain. Harta yang dimaksudkan itu ialah segala harta peninggalan si mati yang meliputi harta alih dan harta tidak alih, setelah ditolak segala hutang dan kewajipan yang perlu diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menurut undang-undang. Pentadbiran harta pusaka orang Islam pula bermaksud suatu proses berkaitan harta pusaka si mati yang melibatkan pengumpulan harta si mati, penyelesaian hutang dan baki sebelum dibahagikan kepada waris yang berhak. Ini bermakna sebelum suatu perintah pembahagian pusaka dibuat, satu proses pentadbiran pusaka perlu dilalui. Proses ini melibatkan proses permohonan oleh orang yang layak untuk mentadbir harta pusaka, proses carian harta pusaka si mati, permohonan perintah dan pengeluaran perintah pembahagian pusaka itu sendiri. Jadi seterusnya, perkara-perkara ini perlu mengikut peruntukan perundangan iaitu Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, Akta Probate dan Pentadbiran 1959, Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Terdapat beberapa institusi yang berlainan yang menguruskan pembahagian harta pusaka ini dan beberapa perundangan tertentu yang mesti dipatuhi dan institusi yang bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan secara umum berkaitan dengan urus takbir tuntutan harta pusaka. Di Malaysia, terdapat 4 badan dan organisasi yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam, iaitu Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Tanah dan Galian Negeri serta Amanah Raya Berhad. Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sangat terhad kerana hanya berbidang kuasa berkenaan pengesahan beneficiari yang berhak kepada harta pusaka si mati yang beragama Islam dan pengesahan bagi kadar saham beneficiari berkenaan. Sebagai contoh, mengikut Seksyen 50 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 di mana memperuntukkan dalam perjalanan mana-mana prosiding yang berhubung dengan pentadbiran atau pembahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam, mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa selain daripada Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rendah Syariah adalah mempunyai kewajipan untuk menentukan orang-orang yang berhak kepada bahagian dalam harta pusaka itu atau bahagian-bahagian kepada orang yang berhak. Maka Mahkamah Syariah boleh atas permohonan mana-mana orang yang menuntut bahawa dia menjadi beneficiary atau wakilnya memperakukan fakta-fakta yang didapati olehnya dan pendapatnya mengenai orang-orang yang berhak kepada bahagian dalam harta pusaka itu dan mengenai bahagian-bahagian yang mereka masing-masing berhak. Oleh itu, undang-undang yang dilaksanakan dalam pentadbiran pusaka orang-orang Islam di Malaysia ialah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 dan Akta Probate dan Pentadbiran Pusaka 1959. Berdasarkan kepada kedua-dua statut ini, harta pusaka dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu harta pusaka biasa, harta pusaka ringkas dan harta pusaka kecil. Pembahagian ketiga-tiga jenis harta ini tertakluk kepada jumlah nilaian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Oleh itu, saya akan membincangkan berkenaan dengan jenis tuntutan harta pusaka dan prosedur. Yang pertama, harta pusaka kecil. Menurut Seksyen 3 Klausa 2 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, harta pusaka kecil bermaksud suatu harta pusaka orang si mati yang mengandungi keseluruhan atau sebahagiannya harta tak alih yang terletak dalam mana-mana negeri dan tidak melebihi RM600,000 dalam nilai total.
Tuntutan harta pusaka kecil bagi orang-orang Islam dan bukan Islam boleh dibuat di pejabat pusaka kecil dan pejabat tanah di hadapan pegawai penyelesai pusaka. Terdapat 37 unit pembahagian pusaka kecil di seluruh Semenanjung Malaysia. Di samping itu, kebiasaannya tuntutan atau permohonan harta pusaka kecil dibuat di pejabat tanah di mana harta tak alih si mati terletak. Sekiranya si mati mempunyai tanah di banyak tempat, sama ada di dalam negeri yang sama atau negeri yang berlainan, daerah yang mempunyai nilai harta si mati yang paling tinggi akan mempunyai bidang kuasa untuk menyelesaikannya. Urusan pembahagian harta pusaka si mati yang meninggalkan harta di bawah kategori pusaka kecil hendaklah dibuat menerusi satu petisyen kepada pemungut daerah untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir oleh pihak-pihak yang disenaraikan di bawah Seksyen 8 Klausa 1 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Oleh itu, terdapat beberapa prosedur mengenai tuntutan pembahagian harta pusaka kecil dibuat. Permohonan pembahagian harta pusaka kecil boleh dibuat oleh orang yang layak. Ini bermakna orang yang layak boleh memohon dengan mengisi borang A dan mengemukakan beberapa dokumen termasuk sijil kematian, permit menguburkan dan dokumen berkaitan harta si mati serta sijil carian harta. Borang A hendaklah diserahkan di unit pembahagian pusaka atau pejabat tanah di mana harta tak alih si mati terletak. Penyelesaian pusaka akan dibuat oleh pegawai pusaka kecil atau pegawai penyelesai pusaka mengikut hukum syarak. Pembahagian secara muafakat boleh dilaksanakan jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka si mati bersetuju. Satu perintah pembahagian akan dikeluarkan, pihak waris hendaklah mengemukakan hak milik tanah atau geran ke pejabat tanah berkaitan untuk tujuan pendaftaran perintah pembahagian tersebut. Bagi maksud pembahagian harta alih, pihak waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian kepada agensi atau institusi yang bertanggungjawab terhadap harta alih tersebut. Seterusnya kita pergi kepada harta pusaka biasa yang mana dikenali juga sebagai harta pusaka besar. Pentadbiran harta pusaka biasa adalah bertujuan untuk mengumpul semua harta peninggalan si mati, hutang-hutang dan lain-lain tanggungan serta wasiat si mati dapat diselesaikan. Manakala harta pusaka biasa pentadbirannya tertakluk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Permohonan bolehlah dibuat di mahkamah yang berhampiran dengan tempat tinggal si mati untuk mendapatkan sama ada surat kuasa mentadbir pusaka bagi pusaka tanpa wasiat ataupun surat kuasa tadbir dengan wasiat berkembar bagi si mati yang meninggalkan wasiat untuk sebahagian hartanya. Permohonan tertakluk kepada beberapa keperluan dan prosedur yang ditetapkan oleh Akta dan Prosedur di Mahkamah Tinggi Sivil. Setelah surat kuasa mentadbir pusaka diperolehi, maka hendaklah mendaftarkan dirinya di pejabat tanah supaya semua surat-surat hak milik tersebut didaftarkan atas pemohon sebagai pemegang harta si mati. Setelah itu, dia menyenaraikan semua aset si mati selepas membuat carian dan mendapatkan sijil faraid dari Mahkamah Syariah. Kemudiannya, dia hendaklah memohon satu perintah harta pusaka mengikut hukum faraid. Pembahagian dibuat sama ada secara persetujuan bersama atau ikut hukum faraid. Setiap permohonan surat kuasa tadbir oleh pegawai pentadbir pusaka atau pemegang amanah raya hendaklah didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Pusat iaitu di Mahkamah Tinggi untuk Semenanjung Malaysia. Di samping itu, berkenaan dengan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil di mana Mahkamah Tinggi Sivil mempunyai kuasa untuk mengeluarkan surat kuasa probat, surat kuasa tadbir atau surat kuasa tadbir dengan wasiat berkembar apabila permohonan dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang menuntut pembahagian harta pusaka biasa. Sebelum sesuatu permohonan surat kuasa tadbir diluluskan oleh mahkamah, satu pemberitahuan dikeluarkan oleh pihak mahkamah kepada orang ramai untuk menentukan jika terdapat apa-apa bantahan.
Setelah pihak mahkamah berpuas hati bahawa sesuatu surat kuasa takbir itu boleh diberi kepada pemohon atau mana-mana orang yang layak mentadbirkannya, barulah perintah dibuat yang surat kuasa takbir sesuatu pusaka itu diberi kepada orang-orang tertentu. Surat kuasa takbir ini tidak akan dikeluarkan kepada pemohon melainkan setelah ianya berjaya mendapat penjamin yang menandatangani suatu bond atau surat ikatan ikrar, dan setelah ianya mendapat sijil akuan bahawa cukai harta pusaka telah dibayar atau sijil akuan pemungut cukai harta pusaka yang pembayarannya telah diberi penangguhan. Jenis tuntutan harta pusaka yang terakhir ialah harta pusaka ringkas. Terdapat suatu peruntukan khas dalam Akta Probate dan Pentadbiran 1959 yang memberi kuasa kepada pegawai pentadbir pusaka atau pemegang amanah raya untuk mentadbir dan menyelesaikan harta pusaka ringkas ini tanpa perlu membuat permohonan surat kuasa takbir kepada Mahkamah Tinggi Sivil. Harta pusaka ringkas terdiri hanya daripada harta alih sahaja tanpa wasiat seperti wang tunai tidak melebihi RM600,000, saham-saham kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, amanah saham nasional ASN, amanah saham Bumi Putra ASB, kereta wang simpanan di dalam bank atau lain-lain dan sebagainya. Permohonan untuk pembahagian harta pusaka ringkas ini hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah Perbadanan Amanah Raya Berhad. Pembahagian harta pusaka tersebut dibuat kepada waris-waris yang berhak mengikut kadar tertentu seperti mana yang dinyatakan di dalam sijil faraid daripada Mahkamah Syariah. Amanah Raya Berhad mempunyai beberapa kuasa di dalam bidang pentadbiran harta pusaka. Antaranya, Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 memberi kuasa kepada Amanah Raya Berhad untuk mentadbirkan harta pusaka yang mengandungi harta alih sahaja yang bernilai tidak lebih RM600,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Haris, 17 BI 01149. Saya akan menerangkan tentang peruntukan seksyen di bawah urus takbir harta di Sabah. Okey, menurut Seksyen 11 Klausa 3, Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004 memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah berbidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan atau prosiding adalah berhubungan dengan pembahagian dan perwarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat, pelantikan wasi atau wali hak atau pentadbir, dan menentukan orang-orang yang berhak atau bahagian kepada harta pusaka atas si mati tersebut. Okey, menurut Seksyen 15, enakmen yang sama memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah boleh memperakukan fakta-fakta yang didapati oleh Mahkamah Syariah di atas permohonan mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa atau mana-mana orang yang berkepentingan. Khususnya kepada orang bukan Islam pula adalah Akta Wasiat 1959 mentakrifkan sebagai dokumen di mana seseorang menyatakan niatnya tentang bagaimana harta pusaka ditadbir dan diagihkan selepas kematiannya dan siapa yang akan mentadbir harta tersebut. Okey, seterusnya adalah pengiktirafan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka. Dalam konteks bidang kuasa umpama, Mahkamah Syariah Sabah tidak menghadapi masalah untuk menguatkuasakan perintah pembahagian harta termasuklah perintah pelantikan wasi atau pentadbir bagi harta pusaka si mati yang beragama Islam. Sementara Mahkamah Syariah di negeri-negeri lain hanya mengeluarkan sijil perakuan faraid, keadaan sebaliknya yang berlaku di Sabah. Okey, seterusnya pengiktirafan Mahkamah Rayuan Syariah. Tidak seperti mana di negeri-negeri lain di Semenanjung dan Sarawak, keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah terhadap kes-kes melibatkan harta pusaka orang Islam di Sabah jelas menunjukkan pengiktirafan mahkamah berkenaan terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah berhubung pelantikan pentadbiran dan pembahagian harta pusaka. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah tersebut dibuat melalui semakan dan rayuan terhadap perintah pembahagian harta pusaka maupun pentadbir harta pusaka yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengiktirafan Mahkamah Sivil.
Okey, dari segi amalannya, pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi Awam Sabah ketika menerima petisyen dari orang Islam untuk mendapatkan surat kuasa pentadbir harta pusaka orang Islam di Mahkamah Awam adalah dengan menerima dan mendaftarkan petisyen tersebut jika lengkap dan teratur. Kuasa pentadbir juga masih dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi bagi harta pusaka orang Islam. Bagaimanapun, ketika pendengaran petisyen berkenaan, Mahkamah lazimnya bertanya kepada pemohon mengapa petisyen berkenaan difailkan di Mahkamah Awam dan bukannya di Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya adalah prosedur pembahagian harta pusaka di Mahkamah Syariah Sabah. Okey, notis permohonan yang disokong oleh affidavit yang diikrarkan oleh pemohon di hadapan pendaftar atau hakim syar'i. Permohonan pula mestilah disertakan bersama dengan salinan dokumen yang disahkan asal seperti dalam kad pengenalan pemohon dan waris-waris si mati yang dinyatakan dalam affidavit, sijil kematian si mati, penyata dan terkini akaun dan penyata terkini akaun di institusi kewangan, geran tanah dan lain-lain harta sama ada harta alih ataupun tidak alih yang disenaraikan dalam affidavit sokongan permohonan. Okey, dokumen yang telah lengkap akan didaftarkan secara online sebagai pendaftaran kes Mahkamah Syariah. Okey, bagi permohonan pembahagian harta pusaka, nombor kod kes yang digunakan adalah 040. Jika sekiranya nilai harta tersebut adalah RM100,000 ke bawah, okey, maka kes berkenaan akan didaftarkan kepada Mahkamah Rendah Syariah. Kes yang melebihi RM100,000 ke atas akan didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kes berkenaan pula akan ditetapkan oleh jadual untuk sebutan kes atau pendengaran pertama di hadapan pendaftar atau hakim dalam tempoh 21 hari. Semasa sebutan atau pendengaran kes pertama, khususnya di Mahkamah Rendah Syariah, jika didapati bahawa nilai tuntutan harta pusaka adalah melebihi daripada RM5,000, maka pemohon akan diarahkan untuk mengiklankan notis permohonan berkenaan di surat khabar tempatan. Tarikh pendengaran akan datang biasanya ditetapkan lebih kurang dalam tempoh 2 minggu atau 4 minggu dari tarikh sebutan kali pertama. Bagi kes yang nilai tuntutan harta pusaka kurang daripada RM5,000, maka kes berkenaan tidak memerlukan pemohon untuk membuat pengiklanan di surat khabar. Pada sebutan atau pendengaran pertama, kes berkenaan ada ketikanya didengari dan diputuskan pada hari yang sama. So, dia orang akan uruskan pada hari sama lah kalau macam yang bawah kepada RM5,000 ni kan. Okey. Seterusnya, pemohon sentiasa diberi ingatan dan galakan di peringkat awal pendaftaran kes agar membawa bersama semua waris si mati semasa pendengaran kes di hadapan hakim. Kehadiran semua ahli sesungguhnya memudahkan urusan pendengaran kes kerana persetujuan mengenai cara pembahagian harta si mati dapat dicapai pada hari yang sama. Lazimnya mahkamah akan memaklumkan bahagian faraid untuk semua ahli waris sebelum meminta pemohon waris-waris memaklumkan bentuk pembahagian. Okey, hal ini untuk untuk yang waris-waris hak syar'i mereka dalam pusaka tersebut. Okey, bagi yang masih di bawah umur 18 tahun, mahkamah melantik salah seorang ahli waris yang dipersetujui untuk menjadi pentadbir atau juga pemegang amanah bahagian faraid berkenaan sehinggalah waris berkenaan mencapai 18 tahun. Okey, yang maksud kat sini, mahkamah akan melantik salah seorang daripada ahli keluarga waris tu untuk menjadikan macam pemegang amanah kepada yang bakal dia akan bagi dekat budak yang bawah umur 18 tahun tersebut. So, bila budak dah 18 tahun tersebut dah cukup umur, okey, maka harta tersebut akan dibagikan masa dia dah cukup umur lah. Okey. Perlantikan sebagai mentadbir dan pemegang amanah kepada bahagian faraid juga dibuat jika melibatkan mana-mana ahli waris yang kurang upaya seperti telah tua atau mempunyai sakit mental kerana mereka tidak mempunyai berupaya untuk memberikan persetujuan mengenai bentuk perintah pembahagian harta pusaka si mati. Bagi kes mana-mana pewaris sukar hadir pada hari pendengaran kes berkenaan di mahkamah, mahkamah akan menetapkan satu tarikh yang khusus yang disediakan oleh mahkamah. So, waris tu akan menandatangani persetujuan lazimnya
dibuat di mahkamah syariah di daerah atau negeri di mana waris-waris berkenaan bermustautin. Okey, untuk memudahkan waris berkenaan menyempurnakan tanda tangan di mahkamah yang lain. Okey, penyata faraid dan waris juga akan dikepilkan bersama surat iringan tersebut bagi memudahkan urusan persetujuan. Pihak-pihak lazimnya dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat peguam syar'i bagi memudahkan perjalanan prosiding di mahkamah. Setelah dokumen semua lengkap, perbicaraan akan ditetapkan dalam kamar hakim. Okey. Mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan di mahkamah yang lebih tinggi. Sekiranya kes berkenaan diputuskan di mahkamah rendah syariah, maka rayuan hendaklah dibuat di mahkamah tinggi syariah. Begitu juga jika sekiranya keputusan itu datang daripada mahkamah tinggi syariah, maka rayuan hendaklah dikemukakan kepada mahkamah rayuan syariah. Rayuan boleh dibuat dengan memfailkan notis rayuan di mahkamah di mana kes itu bermula dalam tempoh 14 hari dan pada hari tarikh keputusan kes tersebut. Perintah pembahagian harta pusaka lazimnya disediakan oleh mahkamah syariah sendiri berdasarkan format perintah yang telah disediakan oleh mahkamah. Draft perintah lazimnya disediakan oleh pembantu syariah yang akan disemak oleh pendaftar mahkamah. Okey, semakan perintah yang terakhir adalah hakim syar'i yang membicarakan kes berkenaan sebelum perintah diindos dan diserahkan kepada pemohon. Proses yang sama juga akan berlaku dalam permohonan bagi mendapatkan surat mentadbir harta pusaka dan juga mengesahkan waris-waris. Masa yang diambil untuk menyelesaikan kes permohonan pembahagian harta pusaka ni adalah 1 hingga ke 5 bulan daripada tarikh yang didaftarkan sekiranya tiada bantahan daripada mana-mana pihak permohonan berkenaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, kita pergi kepada urus tadbir tuntutan harta pusaka di Sarawak, yang mana pentadbiran pusaka bagi orang Islam ini terdapat 2 peruntukan yang berbeza dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, di mana yang pertama ni diletakkan di dalam senarai 2 kurungan 1 iaitu senarai negeri, dan yang kedua pula diletakkan dalam senarai 1 kurungan 4 kurungan E kurungan Airman, iaitu senarai persekutuan, yang mana kedudukan yang lebih jelas ni dapat diperhatikan dalam kedua-dua senarai yang disebutkan tadi, yang mana untuk negeri Sarawak ni perkara-perkara yang berkaitan dengan unduran diri ni berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, undang-undang berwasiat atau tak berwasiat. Berwasiat ni adalah terletak di bawah senarai bersama, di mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini sama-sama ada kuasa tentang perkara-perkara tersebut. Okay, baik, kita pergi pula kepada perkara yang melibatkan orang bumi putera ataupun bukan bumi putera. Di Sarawak ni, perkara yang berkaitan dengan harta pusaka ni bagi masyarakat Islam ni ada tertakluk pada bidang kuasa kerajaan negeri, seperti mana yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 perkara Perlembagaan Persekutuan, iaitu senarai 2 perkara 1 senarai negeri dan senarai tambahan negeri Sarawak, yang mana disebabkan oleh tuntutan bagi peruntukan ini ada 4 agensi utama berperanan bagi mentadbir dan menguruskan hal-hal yang berkaitan pembahagian harta pusaka bagi masyarakat Islam di Sarawak, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah, Pejabat Daerah Amanah Raya Berhad Cawangan Sarawak dan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Okey, disebabkan kepelbagaian fungsi agensi-agensi berkaitan dengan undang-undang, jadi khidmat penghukum ini amat diperlukan bagi melancarkan proses tuntutan pembahagian harta pusaka bagi masyarakat Islam di Sarawak. Jadi kajian ini dia fokuskan kepada 4 yang utama dalam pentadbiran dan pembahagian harta pusaka. Okey, pentadbiran harta pusaka di Sarawak ni dia mengikut Administration of Estates Ordinance Chapter 80, yang mana Amanah Raya Kuching ini berfungsi sebagai pihak berkuasa yang mengeluarkan surat kuasa dan geram probate bagi bukan bumi putera di Kuching. Bukan bumi putera di Kuching saja. Manakala bagi daerah-daerah lain selain pada Kuching, surat kuasa mentadbir dan geram probate ni dikeluarkan oleh pejabat daerah dalam jajahan masing-masing.
Kita pergi kepada institusi berkaitan, iaitu Amanah Raya. Di mana Amanah Raya ini mempunyai bidang kuasa khusus untuk mentadbir pusaka bagi membolehkan proses yang lancar dapat dilaksanakan. Jadi Amanah Raya ini adalah sebuah institusi yang dilindungi oleh Akta Perbadanan Amanah Raya 1965. Yang mana yang pertamanya adalah dalam Seksyen 17/1 Akta Perbadanan Amanah Raya 1965, di mana Amanah Raya ini boleh mengeluarkan surat kuasa dalam bentuk akuan dengan perincian aset bagi harta alih yang bernilai tidak lebih pada RM600,000 Malaysia. Yang mana akuan ini tertakluk kepada faraid bagi orang Islam dan Akta Pembahagian 1998 bagi orang bukan Islam, atau tertakluk kepada persetujuan semua waris seperti yang ditetapkan. Yang kedua pula dalam Seksyen 17/2 Akta Perbadanan Amanah Raya 1965, iaitu bagi harta alih yang berharga RM50,000 Malaysia ke bawah, mana Amanah Raya ini boleh mengeluarkan surat kuasa dalam bentuk arahan untuk mengarahkan pembayaran kepada waris yang berhak. Okey, seterusnya waris perlu mengemukakan arahan tersebut kepada pihak bank untuk menerima bayaran. Okey, yang ketiganya adalah Seksyen 8 Akta Pembahagian Pusaka Kecil Pembahagian 1955, iaitu pusaka kecil ini merujuk kepada harta si mati yang terdiri daripada harta tak alih sepenuhnya atau sebahagiannya dan tidak melebihi RM2 juta Malaysia. Di mana Amanah Raya ini boleh memfailkan permohonan kepada unit pembahagian pusaka kecil untuk dilantik sebagai pentadbir atau memohon perintah pembahagian untuk harta alih dan harta tak alih. Dan yang terakhirnya adalah dalam Seksyen 13 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, yang mana Amanah Raya ini boleh memfailkan petisyen di Mahkamah Tinggi bagi mentadbir harta pusaka mentadbir pusaka yang mengandungi harta alih dan harta tak alih atau harta alih sahaja yang bernilai lebih daripada RM600,000 Malaysia, dan mendapatkan geran probek bagi pusaka berwasiat dan mendapatkan surat kuasa mentadbir bagi si mati yang meninggal dunia tanpa wasiat, dan juga menggantikan pentadbir terdahulu yang telah meninggal dunia sebelum pentadbiran pusaka dilaksanakan, dan menggantikan pentadbir terdahulu yang gagal menyelesaikan pentadbiran pusaka, dan juga menggantikan pentadbir yang menolak pelantikan yang dipilih oleh si mati. Okey, baik. Jadi apakah prosedur pelaksanaan? Yang pertamanya adalah milikan penuh kerajaan, yang mana akta di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya inilah 1965. Dan juga yang kedua adalah jenis pusaka. Pusaka jenis apa? Berwasiat dan tak berwasiat. Dan yang ketiga, pengeluaran surat kuasa, yang mana surat kuasa arahan dan surat kuasa akuan. Yang keempatnya, masih melakukan siasatan, iaitu menyiasat pemilikan aset dan liabiliti si mati dengan pihak ketiga. Dan yang kelimanya adalah menghadiri perbicaraan, iaitu Amanah Raya ini akan menghadiri pembicaraan. Dan yang keenamnya, penghasilan aset, mana pengumpulan aset secara efisien. Dan yang ketujuh, penyelesaian liability, iaitu mengutamakan penyelesaian hutang semati itu. Dan yang ke-8, bon tanggung rugi, yang mana dikecualikan daripada sebarang bon tanggung rugi. Iaitu yang ke-9, bidang kuasa khas, iaitu maknanya akan melindungi waris bawah umur dan orang yang kelainan upaya. Baik, kita pergi kepada bidang kuasa mahkamah pula. Permohonan tu hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir setelah surat kuasa mentadbir si mati ini diperolehi. Dan pentadbir ini hendaklah mendaftarkan surat kuasa mentadbir tersebut di pejabat tanah yang berkaitan supaya semua pendaftaran hak milik si mati didaftarkan atas nama pentadbir. Dan pentadbir ini bertanggungjawab untuk mengumpulkan semua maklumat harta-harta si mati dan selesaikan liabiliti si mati, termasuklah kos belanja pengebumian dan hutang piutang si mati. Dan pentadbir juga kemudiannya akan bertanggungjawab untuk memohon perintah pembahagian daripada Mahkamah Tinggi yang sama. Mana sekiranya melibatkan si mati Islam, pentadbir ini mestilah mendapatkan sijil faraid terlebih dahulu daripada Mahkamah Tinggi Syariah, dan pembahagian tersebut boleh dibuat mengikut hukum faraid atau secara muafakat. Dan bagi si mati bukan Islam yang ada meninggalkan wasiat yang sah, pembahagian akan dibuat berdasarkan wasiat tersebut. Manakala sekiranya tiada wasiat, pembahagian akan dibuat mengikut akta pembahagian 1959 ataupun secara muafakat mengikut persetujuan waris. Sekian, terima kasih.
Sebagai kesimpulannya, kepelbagaian agensi dalam pengurusan dan pentadbiran harta pusaka telah menyebabkan ketidakseragaman dalam melaksanakan bidang kuasa masing-masing. Perkara ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam tetapi juga boleh memberi kesan terhadap integriti sesebuah agensi itu. Perkara ini berlaku kerana terdapat agensi berpendapat bahawa mereka perlu melakukan sesuatu bagi membantu ahli waris mendapatkan hak mereka. Dalam konteks mahkamah syariah, pada dasarnya ia tidak mempunyai kuasa untuk membuat perintah pembahagian harta pusaka, tetapi atas permintaan daripada orang awam, proses berkenaan diteruskan. Peranan mahkamah syariah dalam sistem pentadbiran harta pusaka Islam adalah sebagai pelengkap kepada agensi persekutuan yang lain dan dirujuk sekiranya timbul semasa prosiding pembahagian harta pusaka. Manakala terdapat perbezaan urus tadbir dan tuntutan harta pusaka bagi Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, institusi yang menguruskan tuntutan harta pusaka juga berbeza dari segi urus tadbir yang dijalankan mengikut kepada negeri tertentu seperti di Semenanjung, negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Pewaris yang ingin menuntut harta pusaka masing-masing bolehlah untuk pergi ke institusi atau mahkamah yang mempunyai bidang kuasa dan juga mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir sekali, kita pergi kepada saranan. Terdapat beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan bagi meningkatkan lagi proses urus tadbir dan tuntutan harta pusaka di Malaysia. Antaranya ialah berkaitan dengan cadangan perundangan. Yang pertama, perundangan substantif. Satu undang-undang bertulis yang bersifat substantif yang menjelaskan harta pusaka Islam, kelayakan pemohon dan aspek permohonan sama ada probate atau pentadbiran pusaka dimasukkan dalam satu akta ini. Ia merupakan gabungan peruntukan dari akta probate dan pentadbiran, akta pusaka kecil dan amanah raya berhad. Akta ini menggabungkan proses, kuasa dan fungsi berkaitan harta pusaka. Akta ini juga memberikan kuasa dan tanggungjawab pengarah amanah raya untuk memohon probate dan kuasa mentadbir pusaka di ketiga-tiga institusi dan juga memohon sijil faraid di mahkamah syariah dalam tempoh tertentu jika perkara ini tidak dimohon oleh orang-orang yang berkelayakan apabila berlaku kematian di kalangan orang Islam. Peruntukan mengenai cara yang termasuk proses dan prosedur penentuan harta pusaka biasa, harta pusaka kecil dan harta pusaka ringkas dimasukkan di dalam akta ini. Selain itu, perkara-perkara asas berkaitan proses permohonan kepada pentadbiran dan pembahagian pusaka juga perlu dimasukkan di dalam akta ini. Yang kedua, berkenaan dengan perundangan prosedur dan kehakiman. Satu akta baru yang merangkumi satu institusi di mana penghakiman ke atas perkara pusaka Islam diputuskan secara setempat. Institusi ini hendaklah mempunyai kuasa kehakiman. Semua peruntukan berkaitan permohonan prosedur inkuari dan perbicaraan, keterangan dan perintah diperuntukkan di bawah akta ini. Struktur institusi kehakiman berkaitan pusaka Islam tidak perlu perubahan yang besar. Cuma kuasa mahkamah tinggi dipindahkan kepada mahkamah syariah. Dicadangkan akta ini dinamakan Akta Mahkamah Pusaka Islam. Keanggotaan institusi ini hendaklah terdiri daripada mereka yang layak, yang berkelayakan, yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi, merangkumi bidang perundangan sivil dan juga syariah. Manakala saranan dan juga cadangan yang terakhir ialah perundangan faraid, wasiat dan hibah. Satu perkara substantif khusus yang berbangkit daripada pusaka Islam ialah isu faraid, wasiat, hibah dan harta sepencarian. Satu akta khusus yang memperuntukkan secara jelas ketiga-tiga perkara ini perlu diadakan. Akta ini terpakai kepada semua negeri. Akta ini juga harus menyelesaikan masalah sampingan seperti isu pusaka di bawah penempatan berkelompok, Tanah Rizab Melayu dan masalah yang telah dikenal pasti ketika ini termasuk kaedah penentuan pembahagian dan ketetapan mengenai syar mengikut undang-undang Islam.